Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar di mana jua anda berada yang sentiasa mengikuti channel Master Kimia SPM. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi PDP kita, video-video kita. Kali ini kita masih dalam kimia tingkatan 5. Kita menyambung kembali perbincangan kita dalam siri video kita yang lepas berkaitan dengan sebatian karbon. Dan kali ini kita melihat kepada penamaan alkena, alkuna dan alkohol. Jadi kalau pelajar-pelajar masih ingat yang sentiasa mengikuti kami, video sebelum ini kita telah pun menyebut tentang penamaan untuk alkana sahaja. Tapi kali ini kita gabungkan untuk alkena, alkuna dan alkohol. Kenapa ya? Jawapannya sebab kaedah penamaan untuk ketiga-tiga sebatian ini konsepnya sama sahaja. Jadi kalau pelajar dapat faham alkena, pelajar akan faham juga untuk alkuna dan alkohol. Okey, baik. Jangan lupa untuk terus menyokong kami dengan subscribe channel kami, like dan share. Dan jangan lupa juga pastikan anda dapatkan juga modul Master Kimia tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 ya. Ini untuk modul pelajar ya. Modul pelajar ni tidak ada jawapan ya. Kalau nak dapat jawapan kena dapatkan modul guru ya. Dapat daripada mana ya? Daripada Shopee. Baik. Okey, sebelum itu kita lihat dulu kaedah penamaan untuk alkena, alkuna dan alkohol. Okey. Sedikit perbezaan saja dengan alkana sebelum ini. Okey, yang pertama sama sebagaimana alkana, kita kena tentukan rantai karbon terpanjang. Okey. Cuma bezanya dengan alkana, rantai karbon terpanjang untuk alkena, alkuna dan alkohol mestilah termasuk kumpulan berfungsinya, functional groupnya. Okey, contoh kalau alkena, rantai karbon terpanjang mesti masuk bersamanya termasuk sekali ikatan ganda 2. Kalau alkuna mesti masuk juga ikatan ganda 3 dalam rantai karbon terpanjang. Dan kalau alkohol mesti karbon yang bercantum ataupun bersambung dengan kumpulan OH. Okey. Yang kedua sama saja macam untuk ketiga-tiga ni, alkena, alkuna, alkohol. Yang kedua kita kena tentukan kedudukan kumpulan berfungsi. Okey, sama ketiga-tiga ni. Cuma beza dengan alkana hari itu sebab alkana tidak ada kumpulan berfungsi. Dia kata tunggal semua sekali kan. Okey, untuk alkena, alkuna, alkohol kita kena tentukan kedudukan kumpulan berfungsi dia. Dan kumpulan berfungsi ini bergantung kepada jenis dia. Kalau alkena, ikatan berfungsinya ialah ikatan ganda 2. Kumpulan berfungsinya ikatan ganda 2. Kalau alkuna, kumpulan berfungsinya ialah ikatan ganda 3. Dan kalau alkohol, kumpulan berfungsinya ialah hidroksil OH. Okey. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, barulah kita tentukan jenis cabang. Kalau ada. Ingat, cabang hanya ada pada cabang tidak ada pada struktur yang berantai lurus. Itu kena ingat ya. Okey, kita tentukan cabang. Cabang ini macam biasa 5 jenis. Yang pertama CH3 metil. Yang ini paling banyak. Yang kedua C2H5 etil. Yang ini jarang sangat. Yang ketiga Cl kloro. Yang keempat Br bromo. Yang kelima I iodo. Yang ini pun jarang-jarang sahaja. Okey. Kemudian selepas kita tentukan jenis cabang, barulah kita nomborkan rantai karbon terpanjangnya. Cuma beza dengan alkana. Kalau alkana, kalau pelajar masih ingat, kita nomborkan daripada hujung yang hampir dengan cabang. Okey, tapi untuk alkena, alkuna dan alkohol, rantai karbon terpanjangnya mestilah dinombor daripada hujung yang paling hampir dengan kumpulan berfungsi. Ingat ya, dinombor daripada hujung yang paling hampir dengan kumpulan berfungsi. Masing-masing lah. Kumpulan berfungsi ini tengok jenis masing-masing kan. Sama ada double bond, sama ada triple bond ataupun sebaliknya lah kalau alkohol OH. Okey, baik. Itu antaranya. Okey, kemudian kita tengok contoh supaya lebih faham ya. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Ingat pelajar-pelajar, yang pertama kita tentukan rantai karbon terpanjang. Okey. Rantai karbon terpanjang di sini mudah sebab ini ialah struktur yang berantai lurus. Okey. Bila dia berantai lurus, jadi senang aja. Okey, inilah rantai karbon terpanjang dia. Okey. Okey.
Yang pertama. Yang kedua, tentukan kumpulan berfungsi, functional group. Okey, di sini kita ada ikatan ganda 3. Okey, maka ini ialah al-kuna. Al-kuna. Sebab apa? Dia ganda 3. Okey, kemudian kita nomborkan. Okey, di sini ganda 3-nya di tengah-tengah. Bermakna pelajar boleh nomborkan daripada kiri atau kanan. Sama saja. So, kita nomborkan di sini. Karbon. Nomborkan karbon ya. Karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. So, bermakna ikatan ganda 3-nya berada di antara ikatan karbon kedua dan ketiga. So, namanya, kalau 4, ingat 4, namanya ialah boot singkatannya. 4 ya, boot. Okey, sebab dia adalah al-kuna, maka hujungnya kita tukar kepada una. Cuma kita kena letakkan di manakah kedudukan triple bond tu. Triple bond dia berada pada karbon kedua dan ketiga. So, kalau 2 dan 3, maka kita letak sini boot 2 una. Ingat ya, una sebab al-kuna. 2 merujuk kepada triple bond. 2 dan 3. Okey. Boleh ya? Senang je. Okey. Contoh yang kedua, di sini tengok. Sama juga, rantai lurus, senang. So, kita tentukan rantai karbon terpanjang. Inilah rantai karbon terpanjang. Okey. Di manakah kumpulan berfungsinya? Di sini ialah OH. Maka ini ialah alkohol. Baik. So, kita nomborkan. Ingat, nombor mesti daripada hujung yang hampir dengan kumpulan berfungsinya. Nih. So, kita nombor daripada kanan. Tidak boleh nombor daripada kiri ya. Kanan. 1, 2, 3. So, kalau 3, ya, asal namanya ialah, ni asal nama ya. Asal nama ialah propanol. Ni asal. Okey. Jadi, kalau mengikut penamaan ikut sistem UPAC, okey, kita kena letakkan nombor di mana kedudukan untuk all ni. All ini merujuk kepada OH ya. Okey, tengok ya. Jadi, kita pecahkan di sini. Ingat cara pecah tu. Jadi propan. Ingat. Jangan prop. Jadi kalau kita ada setengah pelajar tulis prop. Prop 1 all. Kalau kita buang 1 jadi propol. Salah tu. Propan. Ya. Okey. All ini ialah OH. Di mana kedudukan OH? Pada karbon. Tak ni. Karbon pertama. Okey. So propan 1 all. Okey. All berada pada karbon pertama. All ialah functional groupnya. Ya, kumpulan berfungsi. Una, kumpulan berfungsinya. Ya, iaitu triple bond ni. Di mana? Karbon kedua, ketiga. Okey, boleh. Okey. Konsep sama saja. Contoh yang ketiga, tengok sini. Ya. Kita tentukan juga. Yang pertama, rantai karbon terpanjang. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh juga. 1, 2, 3 boleh. 1, 2, 3 boleh. Tapi senang kita ambil yang lurus. Ini 3. Okey. So, di manakah kumpulan berfungsinya? Ini OH. Maka ini ialah alkohol. Bila alkohol, ingat hujungnya mesti ada ol. Okey, kita kena nomborkan. Okey, di sini kumpulan berfungsinya. Kemudian jangan lupa kita ada cabang di sini. CH3 ni, cabang ni. Ini ialah kumpulan metil. Pelajar tanda macam tu supaya senang. Okey, kemudian nomborkan. Okey, nak nombor per mana? Tengok. Kumpulan berfungsi di tengah-tengah. Okey, boleh nomborkan daripada kiri, boleh nomborkan daripada kanan. Tak ada masalah. Okey, 1, 2, 3. Bila 3 bermakna dia adalah prop. Propan. Propan. Okey, all ni OH. Di mana OH? OH berada pada karbon kedua. So, propan 2 ol. Boleh? Okey, dia ada kumpulan metil. Maka metil tu di depan. Metil. Sama macam alkana ya. Yang lain sama je. Okey, metil berada pada karbon keberapa? Juga karbon kedua. So, 2 dash metil propan 2 ol. Okey, boleh ya? Okey, masih keliru. Okey, kita tengok pada contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Tengok ya. Kadang-kadang dia tulis dalam bentuk macam nombor 3 ni, ya. Jangan risau. Kadang-kadang dia tulis dalam bentuk macam nombor 4 ni. Ini tak ada masalah. Kalau pelajar tak faham, pelajar pecahkan aja. H tu 3. 1, 2, 3 ya. Okey, ini lagi senang, tak ada masalah. Okey, kita tentukan rantai karbon terpanjang. 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3 tak boleh. Sebab rantai karbon terpanjang mesti termasuk kumpulan berfungsi. Ni, double bond. Okey ni. Ya, rantai karbon terpanjang.
Lagipun 4 lagi panjang pada 3 lah. 1, 2, 3 tak boleh lah. 1, 2, 3, 4 boleh. Kat sini. 1, 2, 3, 4 pun boleh. Tapi kita ambil yang lurus senang sebab sama je. 4 dan 4. Okey. Kemudian di sini kita ada cabang CH3. Senang. Metil dan metil. Okey. So, di sini apakah kumpulan berfungsinya? Tengok. Double bond. Bermakna ini ada alkena. Boleh? Okey, nombor kan? Tengok. Nombor mesti bermula daripada hujung yang hampir dengan double bond. Bukan cabang lagi. Ya, cabang itu pada alkana. Pada alkena, alkuna, alkohol, penomoran mesti bermula daripada hujung yang hampir dengan double bond. Okey, kita ada hujung kiri, kita ada hujung kanan. So, yang mana paling hampir dengan double bond? Semestinya kanan. So, ini karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. Bermakna 4. Bila 4, singkatannya ialah boot. Okey, boot. Okey. Double bond kat mana? 1 dan 2. Ya, 1 dan 2 kita ambil nombor 1 ya. Boot 1 double bond. Ena. Ena itu double bondnya. Okey, boot 1 ena. Okey, belum selesai Okey. Kemudian kita ada 2 metil. So kalau 2 metil macam alkana juga dimetil di depannya. Okey, metil berikatan pada karbon keberapa? Kedua-duanya pada karbon ketiga. So 3,3 dash. Dimetil boot 1 ena. Okey, boleh ya pelajar-pelajar? Okey. Contoh lain lagi. Kalau masih belum faham. Yang kelima. Okey, tengok. Yang ini pun sama. Jangan pening. Tak ada masalah. Kalau pelajar tak faham bentuk ni, pelajar boleh ubah. Menjadikan macam ni. CH. Kemudian ada triple bond di sini. Kemudian kemudian CH3 di bawah ni. Ubah macam ni. Kemudian dia ada H kat atas satu. Atau kat bawah tak ada masalah, sama je. Okey. Dia ada C. Kemudian okey, di sini silap bukan di sini. Sorry. Sini CH3 di sini. Saya silap ya. CH3 di sini. Sorry. Okey, CH2. Ini CH2. Kalau tak faham lah, tapi sama je. Kemudian CH2. Kita pecah macam ni kalau nak faham. CH3. Okey. Buat macam ni, boleh tak? Tapi sebenarnya tak ada masalah, benda sama je. Okey, cuba tengok ya. Rantai karbon terpanjangnya sudah semesti ini. Ini rantai karbon terpanjang. Okey, bermakna ini ialah cabang. Cabangnya CH3, metil. Okey, apakah kumpulan berfungsi kita di sini? Tengok, ikatan triple bond. Bermakna ini ialah alkuna. Okey, nombor kan? Nombor daripada yang hampir dengan kumpulan berfungsi. So, kita mesti nombor start daripada kiri ya. Karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat, karbon kelima, karbon keenam. So, bermakna ada 6. Kalau 6 bermakna hex. Itu untuk 6. Singkatan untuk 6. Okey. Triple bond berada pada karbon 1 dan 2. Bermakna hex 1 una. Ya. Alkuna. Una. Okey. Kemudian kita ada metil. Metil, tulis depan metil. Okey, metil ni berada pada karbon berapa? Karbon ke-3. So, 3 dash metil hex 1 una. Okey. Sama saja. Mudah aja. Konsep sama. Okey, yang ke-6. Okey, ini yang ke-6. Okey. So, sama juga rantai karbon terpanjang kita ini. Senang je. Sebab di sini ada double bond. Okey. Kemudian di sini adalah dia punya cabang, ada 2. Kedua-duanya ialah CH3, metil dan metil. Okey, kemudian kita ada double bond. Bermakna ini ialah alkena. Okey, nombor kan? Ya, penomboran mesti daripada hujung yang hampir dengan double bond. Double bond kat sini. Maka hujung sebelah kanan lah paling hampir daripada double bond. Maka tak boleh. Tidak boleh kita nombor start daripada kiri ya. So, nomborkan karbonnya. Ingat, nombor karbon. Karbon yang perlu dinombor. 1, karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat, karbon kelima. Okey. Yang kita nomborkan itu ialah rantai karbon ya. Karbon yang tak termasuk dalam rantai jangan nombor. Itu bukan rantai, itu dah dikira cabang dia tu. Okey, 5 bermaksud pen singkatannya. Pen
Ya, pen. Okey. Double bond berada pada karbon 1 dan 2. Okey, kalau 1 dan 2 mana pen 1. Na. Okey. Kemudian kita ada metil. Dua metil. So dimetil. Metil berada karbon ke berapa? Karbon keempat ya. So kedua-dua karbon keempat. So 4,4. Ingat, saya sebut gitu. Kalau ada di bermakna nombor kena ada 2. Kalau kita ada di sini di, nombor ni ada satu confirm salah. Ya. Bila di nombor, kalau metil macam ni metil saja, nombornya 1 saja. Kalau 3 nombor kena ada 3 di sini ya. Okey. Baik. Dan satu lagi contoh kita yang terakhir. Harap-harap pelajar boleh faham ya. Okey, yang ini. Ini pun sama juga, senang saja. Maka rantai kabel terpanjang kita sudah semesti yang ini. Sebab di sini ada kepelaburan fungsi kita. Okey, maka ini ialah cabang kita, ini cabang kita, ini cabang kita. Ada 3 cabang. Metil, yang ini pun CH3, metil, yang ini pun juga adalah metil. Senang. Okey, kemudian kita nomborkan. Nombor, ingat, double bond kat sini. So, kena nombor daripada sebelah kanan. Tak boleh sebelah kiri ya, kanan. Karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. Okey. So, ada 4. Kalau 4 maknanya boot. Okey. Double bond kat sini. Karbon 1, 2. Bermakna boot 1 Na. Okey. Kemudian kita ada cabang. Metil ada 3. So, 3 metil. Okey. 3 untuk 3. Okey. Metil berada pada karbon kedua, 1, ketiga 2. So, maknanya 2,3,3 dash. Ingat ya. Bila ada 3, nombor kena ada 3. 3 kali nombor. Bukan nombor 3 ya. 3 kali nombor. Okey, inilah nama dia. 2,3,3 3-metil boot 1 Na. Jadi, untuk alkena, alkuna, alkoni biasanya dia ada 2 nombor. Ingat ya. 1 ataupun nombor pertama berada di tengah nama. Okey, nombor di tengah nama ni merujuk pada kedudukan ya, kumpulan berfungsi. Ingat. Ya. Nombor di depan merujuk kepada kedudukan cabang. Boleh ya? Okey. Nombor depan, depan ni, nombor di depan ini untuk cabang. Kemudian nama dia, nama antara nama tu adalah nombor, nombor sini merujuk kepada kumpulan berfungsi, ya. Okey, untuk fahamlah. Okey, jadi kumpulan fungsi ini bergantung kepada sama alkena, alkuna ataupun alkohol. Baik, jadi harapan kami supaya pelajar dapat faham. Kalau tak faham, lihat, tengok lagi sekali sampai faham. InsyaAllah kita akan bertemu nanti dalam ya isomerisme untuk alkena, alkuna dan alkohol. Baik, sekali itu terima kasih kepada penyokong-penyokong kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.